syaitan ni mana dia punya tempat penginapan dia? Dia duduk di mana sebenarnya rumah dia? Headquarters dia memang tengah laut sana lah. Entah dia Bermuda Triangle ke mana tu kita tak tahu. Tapi dia ada tempat-tempat lodging dia ada. Ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam rahimahullah. Dia ni seorang ulama di Ma'had Darul Hadis Ma'bar di Yaman. Dia buat satu kitab, dia kaji hadis-hadis di manakah syaitan iblis ni tidur kalau dia berada di darat ini. Kalau dia offshore, dia tidur dekat pulau dia tu lah. Kalau dia ada di darat buat kerja, di mana dia tidur? Nombor satu, berdasarkan hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, syaitan ini nombor satu laut. Itu nombor satu. Inna arsya iblisa 'alal bahri fayab'atsu sarayahu fayaftinuna an-nasa. Sesungguhnya iblis itu dia ada satu singgasana di atas lautan. Dalam riwayat lain, di atas air itulah dia mengutuskan pasukannya untuk menggoda manusia di darat. Sebab itu laut ni bukan tempat nak bergurau-gurau sangat. Sebab itu orang tua pesan, kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Bukannya dia tak bagi kita kalau kail tu pendek jangan pergi mancing. Tak, nak menunjukkan laut ni bukan tempat nak bergalak-galak. Ada benda-benda yang kita tidak tahu. Itu kampung orang. Itulah maksudnya. Jangan tu sangat banyak berdoa bila pergi ke tengah laut. Yang kedua, kata tuan kitab, syaitan ni tidurnya di mana? Di kandang unta. Kandang unta. Di Malaysia memang tak adalah kandang unta. Hadis daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, "Sallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi a'tanil ibil fa innaha khuliqat minasyayatin." Nabi pernah pesan, semayanglah kamu di kandang kambing. Maknanya boleh semayang di kandang kambing, tapi jangan semayang di kandang unta, kerana sesungguhnya di situlah tempat syaitan. Unta, hadis ni riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Unta, kandang unta adalah tempat tidurnya syaitan. Sebab itu ramai orang macam tak percaya. Tapi hati-hatilah. Sekarang ni kita kalau buat umrah, itu dilarang dah pergi ke kandang unta, melawat kandang unta. Apa sebab? Dari situlah datangnya penyakit MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Tak ada pula kambing kena sesama tu, lembu kena, unta pula yang kena semua tu. Takkan pelik namanya, sebab kandang itu. Yang ketiga, tempat tidurnya syaitan adalah tandas. Sebab itu kata para sahabat Nabi SAW, kalau masuk tandas, doanya panjang betul, macam doa lepas semayang. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dunya wa dini wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin wa'ati wa hafadhni min baini yadai wa min khalqi wa min yamini wa min shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azmatika an aqtali min tahti. Panjang lagi lah doanya. Sempat Nabi menahan diri dia agak, sempat dia membaca untuk masuk tandas. Ya Allah, aku mohon padamu segala kemaafan, jagalah keselamatan aku di dunia, dalam agamaku, keluargaku, hartaku. Panjang doa ni. Kenapa Nabi berdoa panjang? Sebab tandas adalah rumah syaitan. Kita nak masuk rumah dia. Sebab itu kita tak terhafal lah doa sepanjang itu. Baca je lah doa yang popular. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tuhan, lindungilah aku daripada gangguan syaitan jantan dan syaitan betina. Serius doa baca doa masuk tandas ni sebenarnya serius. Tapi tak ramai yang mengamalkan sebab kita pandang remeh. Alah, masuk bilik air sini takkanlah doa beri. Jangan, tu rumah dia. Tuan-tuan, ramai orang jatuh kapal terbang, mana lebih ramai mati? Jatuh kapal terbang ke jatuh bilik air? Jatuh bilik air lagi ramai orang meninggal. Sudah-sudah meninggal. Kenapa? Tak, pagi tu ayah masuk bilik air, gergung jatuh. Semua skrip sama je. Jatuh bilik air, jatuh bilik air. Sebab tu rumah dia. Jadi tandas itu hati-hati. Saya dulu masa duduk Jabatan Agama buat audit untuk masjid-masjid, untuk kita bagi star rating lah, nak bagi masjid ni berapa bintang-bintang. Ada satu masjid tu masjid terbaik, dia dapat anugerah. Tahun sebelum tu dia dapat. Tahun tu dia masuk tanding lagi. Tapi bila kita pergi cek, dia punya pentadbiran bagus. Minta file-file semua kemas lah.
duit keluar masuk, sumbangan orang mana, sumbangan Jumaat mana, proper dia buat. Sangat, memang orang pentadbiran. Surat menyurat, invoice-nya, voucher-nya, begini. Mesyuarat berapa kali, morning prayer berapa kali, mesyuarat pagi, mesyuarat pengurusan, kemas. Kami pergi dia punya bilik air, pintu sengit sebelah, engsel tak ada, bidet dia dah atas lantai, macam tak terurus. Jadi kami tanya kepada pengurusi dia, Tuan Haji, tanya Nazir dia, Tuan Haji, minta maaf, pengurusan masjid bagus, maintenance bagus, ada jadual apa semua, tapi kenapa bilik air tak diselenggara elok-elok? Jawapan dia ni sedap, tuan-tuan boleh guna. Minta maaf lah tuan, kami ni jaga rumah Allah, rumah setan kami tak jaga, katanya. Betul juga, apa nak jaga rumah setan? Biar setan lah menjaga rumah dia, katanya. Tapi kita di surau kena jaga, sebab di situ punca segala kesucian. Kalau orang yang tak reti pekah, tak jaga kebersihan, masuk surau kita, efek pula kepada taharah di dalam surau. Nak tak nak kena jaga juga. Tapi next time kalau nak buat surau, saya cadangkan tak payah buat tandas, tak payah buat. Nak kawasan perumahan macam kita, apa sebab kau nak buang air kecil kat surau? Balik rumah sudahlah, rumah kau sepelarung je. Sebab dari segi enactment, termasuk di negeri Selangor, untuk nak buat satu masjid, dia kalau ikut undang-undang perlu ada mimbar, mihrab, menara. Dia adalah beberapa spek. Tandas tak disebutkan pun. Jadi tandas yang dibuat di masjid-masjid sekarang ini complementary, bukannya compulsory. Artinya kalau orang datang, kita berhak tutup tandas ataupun tak ada tandas. Kan tandas kan orang selalu komplain, kita buat program penat-penat yang dinilai tandas tu lah siang malam pagi petang, buat letih, tukar kapet, bab lampu, cendelia, apa semua, panggil ceramah gerbang-gerbang, yang dia pompem tandas. So next time tak payah buat tandas. Kalau orang tak nak buang air kecil kat mana, Petronas lah, apa sini pula. Kami jaga rumah Allah lah, kami tak jaga rumah setan. Jawab macam tu, padan dengan muka. Jemaah janganlah marah, dia nak cerita je ya. Kan ada pula viral kan, oh dia tak boleh tumpang buang air ke. Tuan-tuan pergi ke bank, berapa orang pernah urusan di bank berjaya tumpang buang air dalam bank? Padahal duit tuan-tuan beribu dalam bank kan. Buang air kecil pun dia tak bagi kan. Masjid tak boleh macam tu tak boleh pula orang marah. Jadi setan bila air, dia setan ni, satu dia punya kelebihan, dia boleh tengok kita, kita tak boleh menengok dia. Sebab itu puan-puan balik ke rumah, bila nak buka aurat, itu kena baca doa. Sebab setan dan jin akan tengok aurat kita. Sampaikan dalam satu hadis, Nabi ajarkan bacaan-bacaan dan berdoa ketika buka pakaian. Satru ma baina a'yunir jinni wa aurati bani Adam idza wada'a ahaduhum thawbahu an yaqul bismillah. Kata Anas bin Malik, Nabi pernah mengajarkan penutup mata daripada aurat kita terhadap jin dan juga setan yang melihat kita membuka pakaian. Kata Nabi adalah bila kau mengucapkan bismillah. Hadis riwayat Tabrani. Jadi bila puan-puan balik sekarang nak buka telekung, bismillahirrahmanirrahim, dia akan membutakan mata setan itu. Kita nak tukar pakaian, nak pakai baju tidur, buka bismillah. Buka aurat saja bismillah, buta mata setan itu. Untuk tuan-tuan tak baca pun tak apa. Sebab kalau setan tengok, buta mata setan kau menengok tuan-tuan. Alhamdulillah rupa macam ni, antik betul. Biarlah tak padan dengan muka kau, siapa suruh tengok. Memang buta lah kau hari ni. Untuk isteri kita tak boleh, suruh dia bismillah. Kita tak apa, eloklah baca, dapat pahala. Mana lagi setan tidur? Kawasan kubur. Itu yang orang kata nampak hantu kat kubur. Bukan hantu, itu setan. Setan berbentuk jin. Al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hamama. Hadis riwayat Ahmad. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi berpesan, semua permukaan bumi ini dibenarkan sujud, boleh semayang atas tanah mana-mana kecuali bilik mandi dan juga tanah perkuburan. Sebab di situ gelanggangnya tempat syaitan, kata Nabi. Di mana lagi? Kata tuan kitab, di kawasan-kawasan yang jauh daripada orang, kawasan pedalaman yang terlampau jauh, ataupun kawasan tempat yang selalu kosong. La taskunil kufura fa inna sakinal kufuri kasakinil kuburi. Jangan kau buat rumah yang jauh daripada orang.
daripada pemukiman qaryah orang lain. Jauh